with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kemarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Yes, saya masih pakai baju yang sama sebab saya record pada hari yang sama. Sebab sekarang ni kita mengejar masa je guys. Ini busy sikit dengan kerja-kerja universiti. So, kita kena pandai bahagikan masa. So anyway, kita masih lagi di segmen creepy. Dan hari ni kamu ada kisah seram yang menarik yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber kamu. Dan pengalaman ni kamu tak pernah dengar lagi dekat mana-mana. Iaitu pengalaman seram yang dia lalui semasa dia bekerja dekat 7-Eleven. Kamu selalu tertanya-tanya juga tau sebenarnya bila kamu pergi 7E. 7E kan 24 hours kan. Lepas tu lagi-lagi kalau 7E yang macam terceruk dekat satu kawasan. Kalau 7E yang macam duduk dekat kawasan yang sekitar dia pun 24 hours juga. Macam restoran Mama yang ada depan dia ada restoran Mama. Sebelah dia ada KK Mart kan. Yang lain-lain tu macam 24 hours juga. Okey tau, ni kalau dia seorang je kedai dia 24 hours kat situ, macam mana orang yang shift malam kerja dekat situ seorang-seorang? Mesti ada yang pernah berpengalaman macam ni. So, hari ni kita akan dengar kisah seram yang berlaku oleh seorang pekerja yang pernah bekerja dekat 7-Eleven Malaysia. So, sebelum kita dengar kisah seram ni, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Bodoh takutnya aku. Boleh, aku sila. Aku kerja aku. So, kita bagi nama pemilik kisah sebenar ni adalah Hani. So, Hani berkongsi pengalaman seram yang dia pernah lalui semasa dia bekerja dekat 7-Eleven. Dan kisah ni berlaku pada tahun 2017. Sebaik sahaja dia habis SPM. So, ya, macam kamu cakap tadi, semua orang tahu 7-Eleven ni buka 24 hours. Kecuali beberapa tempat macam dekat dalam mall kan, dekat dalam LRT. Jadi, Hani ni dilatih dalam store yang terletak dekat stesen minyak. Jadi, kisah ni berlaku dekat Selangor. So, hari pertama dia bekerja dekat situ, macam biasalah diorang ni akan dilatih terlebih dahulu kan untuk yang pekerja baru ni. Waktu tu shift dia petang. So, Alhamdulillah lah tak jadi apa-apa sangat kan petang. Semua macam biasa je lah, tak ada lagi cerita-cerita seram daripada pekerja-pekerja lama ke. So, sampai je habis tempoh tamat latihan dia tu, Hani ni dipindah ke cawangan lain tau. So, sampailah dia dekat kedai yang baru ni, everything okay, tak ada masalah pun, tak ada dengar kisah-kisah pelik ke apa. Sampailah pada satu hari ni dia ditugaskan untuk shift malam. Seminggu berturut-turut dia kena shift malam tau. And waktu tu shift dia bersama dengan seorang staff lelaki. So waktu tu dia masuk kerja malam macam biasa, dia clock in dan mula bekerja. Shift malam dekat cawangan tu guys, memang sangat sunyi tau. Hanya beberapa kali je pelanggan masuk, yang majoritinya orang India lah selalunya yang masuk 7E tu. Tujuan pelanggan masuk dalam tengah-tengah malam tu pun selalunya beli alkohol dan juga rokok. So biasanya pukul 2 pagi tu suasana kat situ memang sangat-sangat sunyi. Memang tak ada seorang pun lalu dekat situ. Sampaikan keadaan staff yang jaga 7E tu tersengguk-sengguk. Nak menahan ngantuk tu yang sunyi sangat. So biasanya bila shift malam ni, pekerja-pekerja akan restock barang dekat dalam rak-rak tau, dan juga dalam peti ais. Jadi Hani dengan staff lagi seorang tu, dia bahagilah tugas kan. Yang staff lelaki tu restock air, yang Hani ni restock barang-barang yang ada dekat dalam rak-rak tu. So diorang berdua ni pergilah dekat store, ambil lah stok-stok semua. Yang staff lelaki tu ambil beberapa kotak air dan terus keluar.
So tinggallah Hani seorang dalam store tu. So Hani dia terpaksa panjat untuk ambil macam stok-stok keropok tau. Dan stok-stok keropok tu susah juga nak ambil sebab dia macam ada satu besi yang tergantung dekat ceiling dan dia kena capai dekat atas tu. So memang dia kena panjat lah. Memang kena guna tangga untuk capai semua kotak-kotak tu. So nak dijadikan ceritanya, waktu Hani ni tengah tarik kotak-kotak tu, tiba-tiba masa dia tengah alihkan satu kotak ke tepi, dia macam ternampak ada satu benda yang terselip dekat bawah kotak tu tau. So waktu tu Hani kata dia memang rasa sangat bodoh dia buat benda ni. Dia macam tak tahulah apa yang dia fikir waktu tu. Dia pergi tarik benda yang dia ternampak yang terselit dekat bawah kotak tu. Bila dia tarik, korang tahu tak apa benda yang dia tarik tu sebenarnya? Dia tarik, dia tengok kat tangan dia, rambut yang sangat panjang. Dan waktu ni dia tak syak apa-apa tau. Tapi tiba-tiba kaki dia yang tengah pijak tangga tu rasa macam disentuh. Dia terus pandang bawah sebab ingatkan staff lelaki tu datang kan. Dia baru nak sepak sebab ingatkan staff lelaki tu pegang kaki dia. Tapi bila dia pandang bawah, kosong. Tak ada orang. So dia buat biasa je lah kan. Dia macam tak fikir panjang lah. Lagipun waktu tu macam bukan suasana seram bagi dia. Dia tak ada tengok cerita-cerita hantu ke. Dia tak ada terfikir benda-benda yang seram ke. Orang cerita pasal cerita hantu dekat dia ke. So vibe seram tu tak ada lah. Jadi okey lah kan, dia tak ada negative thinking kan waktu tu. Boleh positif lagi. So malam seterusnya, dia ditugaskan dengan staff perempuan pula kali ni. Staff ni memang peramah lah. Peramah dia memang banyak mulut. Dia selalu bercerita. Tapi at the same time lega hati lah Hani. Sebab dia tak rasa sunyi kan malam-malam. So malam tu sekitar pukul 4 hingga 5 pagi. Hani ni asyik ulang-alik masuk tandas. Sebab sangat sejuk. Bila sejuk, kita akan selalu rasa nak buang air tau. So tandas tu pun berada dalam kedai 7-Eleven tu juga. Tapi tandas tu memang busuk sangat sebab bau alkohol. Kadang-kadang orang-orang mabuk ni kan, diorang suka kencing merata-rata tau. So kadang-kadang ada yang tak basuh. Disebabkan tu lah bau busuk sangat-sangat. Dan Hani cakap dekat situ memang banyak alkohol dan arak lah sana cerita yang dah expired dekat situ. So waktu dia tengah buang air dalam toilet tu, dia dengar ada orang ketuk pintu bilik air lah dari luar kan. Lepas tu dia jerit lah, "Jap, belum settle." Tapi macam diam je kan. Lepas tu dia dah settle semua, dia keluar. Dia tengok staff perempuan tu masih ada dekat situ kan. Lepas tu dia tanyalah, "Kenapa tak masuk toilet kak? Tadi akak nak guna kan?" Terus akak tu buat muka pelik. Bila masa pula akak kata akak nak guna toilet? Lepas tu Hani ni dah terkebil-kebil sekejap kan. Bukan akak ke yang ketuk tadi? Oh, ke ada customer nak guna toilet? Dan dengan muka pelik lagi, akak tu jawab, "Kau cakap apa ni? Waktu macam ni mana ada customer? Akak memang duduk dekat kaunter ni dari tadi." So, korang rasa siapa yang ketuk pintu bilik air tu? So, sampai ke malam terakhir untuk minggu tu, which is malam terakhir yang dia kena kerja shift malam lah dekat 7-Eleven tu. Malam tu dia terpaksa kerja seorang guys. Sebab waktu tu dia punya cawangan tu kekurangan staff. Dan bila dia dengar je yang dia kena kerja seorang-seorang pada shift malam, dia rasa macam nak nangis tau. Sebab dia teringat benda-benda yang dialami sejak kebelakangan ni. Dah lah perempuan, Hani tu dah lah perempuan. Lepas tu cawangan tu sunyi. Bukan nak cakap pasal benda seram je lah kan. Kalau something bad happen ke macam, you know, orang yang pakai helmet tiba-tiba masuk terjah dalam store tu kan. Macam bahaya juga tu sebenarnya. Okay, sebab kita tengah cerita kisah seram kan. So kita dengar je lah cerita yang seram. So Hani waktu tu fikir dah lah dia seorang perempuan. Lepas tu dia kena kerja shift malam. Lepas tu kat kawasan tu selalunya memang ramai orang asing tau. Warga asing, bukan Melayu. So dia terpaksa lah kan nak buat macam mana. So malam tu mak dia yang hantarkan dia pergi kerja. Waktu mak dia hantarkan dia pergi kerja tu, mak dia nasihat dia sesuatu. Mak dia cakap, "Tak payahlah fikir benda-benda tu, relax je." So dia macam ingatlah kata-kata mak dia tu, chill macam tu kan. Pada pukul 12 malam, Hani tarik shutter door yang ada dekat belakang pintu. Pintu tu ada dekat belakang 7E tu. So dia biarkan hanya pintu depan saja yang terbuka. Tengah dia tarik benda tu, tiba-tiba dia dengar ada suara orang menangis dari luar. So again, Hani kata dia sangat bodoh untuk melakukan perkara ini. Dia menyesal lah. Which is, dia pergi check.
siapa yang menangis tu. So dalam keadaan shutter door tu tak terbuka habis lagi, dia baru terbuka separuh. So dia angkat sikit pintu tu sebelum dia tolak pintu kaca tu. Lepas tu dia pergilah check kan, kiri kanan dia tengok kosong, tak ada orang. So dia macam aduh, time-time macam ni lah dia datang kan. Pukul 1 pagi tu, memang meremang waktu tu. So untuk hilangkan rasa takut tu, Hani ni pergilah kacau kawan lelaki dia. Kawan dia ni memang suka berjaga malam lah sebab dia main game kan, lelaki kan. So Hani ni call kawan dia tu guna WhatsApp call. Tapi kawan dia tu macam marah jugalah dekat Hani ni sebab kacau dia main game. Tapi lepas Hani bagi tahu apa yang dia tengah hadap sekarang ni, which is dia tengah cuba untuk overcome dia punya perasaan takut tu, kawan dia tu okey lah, tak marah lah kan. Tapi waktu dia call tu, sebenarnya Hani dengan kawan dia tu tak bersembang apa-apa pun. Sebab kawan dia tu tengah main game kan. Dia just nak call macam rasa macam okay, ada orang juga dekat sini. Bukan aku seorang-seorang. Tapi macam dia dengar lah suara kawan dia tu tengah sembang dengan kawan dia yang lain dalam game. Faham kan? So rasa macam riuh lah. Diorang kata masuk sini. Situ ada amor. Dia tak faham lah bahasa-bahasa game ni kan. So semua okey sampailah tiba-tiba kawan dia yang tengah main game tu tiba-tiba tanya Hani, kau dah kenapa menangis? Lepas tu tiba-tiba gelap pula ni. Gila dah ke apa? Efek kerja seorang-seorang Lepas tu Hani ni yang memang dari tadi senyap je, dia meremang balik tau. Kalau dah Hani memang daripada tadi senyap, siapa pula perempuan yang dia dengar gelak, menangis macam orang gila tu? So Hani ni terus cakap dekat kawan dia tu untuk sedapkan hati. Mana ada, kawan kau kot. Dan apa yang kawan dia cakap selepas ni membuatkan dia rasa nak lari daripada kedai tu sekarang juga. Sebab kawan dia cakap, taklah, aku suruh kawan aku tutup mic tadi, tapi ada lagi bunyi tu. Kiranya dari kau lah. Kau okey tak ni? Sudah. Siapa yang menangis segelak tu? Lepas tu Hani ni memang terus call manager dia, minta manager tu datang sekarang tau, dekat dalam branch tu. So nasib baiklah manager dia ni lelaki dan masih bujang. So macam tak ada hal lah kalau nak datang pun kan pukul 1 pagi macam tu. Jadi manager dia tu datang lah tengok kedai tu kan. So keesokan harinya Hani ni terus minta untuk tukar branch lain. So seminggu kemudian Hani ni dihantar semula ke cawangan tempat latihan dia dulu tau, yang waktu first dulu tu. So dia ingat semua benda dah henti lah, sebab maybe benda-benda gangguan tu sebenarnya disebabkan kedai kat situ. Tapi dia salah. Sebaliknya, gangguan dekat sekarang ni, kecawangan dia kerja sekarang ni lagi teruk guys. So satu hari waktu Hani ni kena shift malam, waktu tu dia rasa macam nak pergi buang air sebab kan sejuk kan. Tapi kali ni tandas dekat luar and gelap kelita weh. So korang bayang cawangan ni dekat stesen minyak tau. So tandas ada dekat luar yang dekat area surau tu lah. And bila waktu malam dekat stesen minyak, tandas ni dikunci tau. Waktu tu dia kenalah buka kunci tu. Tapi waktu dia tengah cuba untuk buka kunci pagar tu, dia rasa macam dia diperhatikan tau. Tapi dia buat date je lah, dihiraukan. Dia pun masuk dalam toilet dengan perasaan yang seram sejuk. And bila dia masuk, tandas terbahagi pada 3. Satu, tandas OKU, tandas perempuan dan tandas lelaki. Tiba-tiba dia terdengar ada satu pintu yang terbuka. Tapi dia tak tahu pintu dekat tandas perempuan ke, pintu dekat tandas lelaki ke, ataupun dekat tandas OKU. Lepas tu dalam hati Hani ni macam, aduh, tak sepatutnya lah diorang masuk. Sebab pihak stesen minyak dekat situ dah besar-besar letak signboard, buka jam 8 pagi hingga 10 malam. Tapi waktu tu dia terdengar bunyi air, bunyi macam bunyi-bunyi normal yang kita dengar bila kita kat tandas awam. Lepas tu dah settle semua, dia keluar je, dia tengok tandas lelaki tertutup. Disebabkan dia kena kunci balik pintu toilet tu, dia terpaksalah tunggu orang yang masuk tadi tu keluar daripada toilet. 10 minit Hani tunggu, tak ada orang yang keluar daripada toilet tu. Lepas tu Hani dah macam geram lah, aduh, tahi dia keras ke apa kan. 10 minit lama betul. Tunggu tetap tak ada. So Hani buat keputusan untuk panggil staf lelaki yang bertugas sama dengan dia pergi check toilet lelaki tu. So waktu staf lelaki tu pergi check, Hani ni dia just memerhati daripada luar pagar je lah. Lepas tu staf lelaki tu ketuk pintu toilet kan. Dia cakap, bang, lama lagi ke bang? Dan ada suara yang membalas dari dalam.
Kejap. Tapi suara tu garau dan dalam suara dia. So diorang berdua ni tunggulah lagi. Maksudnya adalah orang kan. So diorang tunggu lagi dalam 5 minit macam tu. Sekali lagi kawan dia masuk dalam dan tanya soalan yang sama. Bang, lama lagi ke bang? Dan kali ni tak ada jawapan. So diorang tunggu lagi sekejap. Lepas tu staff lelaki tu dah naik bosan. Dia terus cakap, nanti kalau abang dah siap, bagi tahu kita orang dekat 7E ya. Nak kena kunci pagar ni. So diorang pun teruslah masuk dalam 7E. Malah nak tunggu lama-lama kan. So sambunglah kerja macam biasa. Sampailah ada seorang lelaki ni, dia jalan menunduk tau. Macam kepala dia tunduk je ke bawah. Dan nampak muram je, masam je muka dia masuk ke dalam 7E. Tiba-tiba dia cakap dekat staff lelaki tu, dah siap. Terima kasih. Lepas tu dia terus keluar semula. So kawan dia yang lelaki tu teruslah keluar pergi ke toilet tu dan kunci pagar. Tak lama kemudian dia balik semula ke dalam 7E tu dengan muka dia yang pucat gila. Lepas tu muka dia macam tergamam tau. Lepas tu dia terus cakap dekat Hani, "Weh, abang tadi tu bukan orang. Kau nampak tak ada van jenazah kat depan tu? Dia minta nak guna tandas tadi." Aku sembang dengan pakcik tu pasal abang yang guna tandas lama gila tadi tu. Pakcik tu kata dia rasa tu bukan orang sebab dia tak nampak sesiapa masuk atau keluar dari 7E ni dari tadi kecuali kita berdua. Dia kata dia berhenti kat sini sebab dia rasa macam kena tumpang. Dia ada dengar kalau rasa macam kena tumpang, turunkan dekat mana-mana. Jadi dia turunkan dekat sini, dekat stesen minyak ni. Dan aku rasa benda tu pula kacau kita ni. Terkedu teruslah Hani waktu tu kan. So guys, gangguan tu bermula daripada hari tu tau. Setiap malam akan dengar bunyi sinki terbuka, bunyi radio daripada kaunter stesen minyak. Padahal kaunter stesen minyak ni tak open 24 hours. Lepas tu bunyi pintu berbunyi. Tahu tak, kalau kita masuk 7E, mostly lah, semua ke pintu 7E, kalau ada orang masuk akan bunyi ting ning macam bunyi kan. Dan banyak kali bunyi tu berlaku dalam kedai 7E tu tapi tak ada seorang pun yang keluar masuk. Dan ada certain 7E yang ada mesin ATM. So kadang-kadang mesin ATM ni berbunyi sendiri. Dan dia pernah nampak juga ada penampakan dekat depan kaunter masa Hani ni tengah duduk depan CCTV untuk guna mesin printer tau. Dan yang paling Hani tak boleh lupa, ada satu malam masa dia tengah bertugas dengan 2 orang staf perempuan. Seorang pekerja tetap, seorang lagi pekerja yang masih dalam tempoh latihan. So korang bayangkan bila perempuan dengan perempuan, memang havoc lah cerita dia waktu tu kan. Memang riuh lah. So tengah seronok berhuha, diorang tengah gelak-gelak sakan. Tiba-tiba ada seorang makcik ni yang bertelekung hitam, pakai telekung warna hitam, masuk ke dalam. Hani cakap rupa makcik tu sumpah macam manusia. Cuma riak muka dia tu macam bengis. Masuk je dalam, makcik tu terus marah diorang semua. "Bising! Memekak dekat tempat aku. Aku tak suka. Jangan bising kat tempat aku. Aku tak suka. Lepas tu dia keluar balik. Lepas tu masing-masing staff-staff dalam tu macam terpinga-pinga lah kan. Siapa makcik ni? Semua perhatikan je makcik tu keluar daripada pintu 7E tu. Tapi korang, apa yang mengejutkan, kamu pun macam, ya Allah, seram gila benda ni kan. Masa diorang tengah perhatikan makcik tu keluar daripada pintu 7E tu, tak ada bunyi daripada pintu 7E tu. Pintu 7E tu kan berbunyi ting ning. Tapi bila makcik tu keluar tak ada bunyi weh. Dan yang paling menyeramkan, makcik tu keluar daripada pintu tu tanpa buka pintu. So makcik tu tembus. Dan 3 staff ni menyaksikan makcik tu tembus pintu tu weh. Lepas tu diorang terus fikir nak ulang balik, nak tengok balik dekat CCTV. Tapi malangnya tak ada CCTV yang ada dekat area situ. Lepas kejadian tu, 3 staff ni demam termasuk Hani tau. So Hani terus ambil keputusan untuk berhenti kerja sebab dia dah tak larat nak hadap gangguan-gangguan yang asyik kena shift malam kan. Dan staff 2 orang perempuan tu pun ambil keputusan yang sama untuk berhenti kerja. Yang staff lagi seorang tu lagi lah kan, baru tengah masuk training terus berhenti kerja tu. So itulah pengalaman yang dia tak boleh lupa selama dia kerja dekat 7-Eleven tu guys. So kamu dah agak dah situasi-situasi macam ni mesti akan berlaku punya dekat orang-orang shift malam. Dia macam kalau shift malam yang dekat tempat area tu pun ada orang yang berjaga malam tak apa juga. Tapi kalau kita dekat situ sunyi kan, seorang-seorang je yang kerja kat situ, macam mana nak hadap tu? So mungkinlah kepada korang yang mungkin akan jadi manager kepada cawangan-cawangan seperti ini, tolonglah consider
kalau ada staff perempuan yang korang nak letak dekat shift malam. Macam maksudnya janganlah bagi dia seorang-seorang movie, kesian tu. Satu bukan sebab benda-benda seram ni je kan. Pasal faktor keselamatan jugalah. Kita tak tahu kan orang-orang yang merompak-rompak ni. Selalu tu nampak dekat CCTV orang pakai helmet masuk dalam 7E apa semua kan. So bahagialah kalau letak staff perempuan seorang. So tolonglah consider benda tu ya. So Kak rasa tu sajalah kisah untuk hari ni. Thank you kepada Hani sebab sudi meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman seram kepada peminat-peminat creepy. And thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!